Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Terima kasih kerana telah subscribe. Okey, hari ini kita nak cakap pasal Bitcoin ataupun digital asset, khususnya berdagang dalam Luno Malaysia Sendirian Berhad. Pertama sekali, Suruhanjaya Security lah, sebuah badan berkanun kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab untuk menguruskan pasaran modal di Malaysia, telah memberikan 3 buah syarikat berlesen di Malaysia untuk para pelabur berdagang di dalam aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin ataupun Ripple. Baik. Tapi hari ini kita nak bercakap tentang Luno Malaysia Sendirian Berhad. Sebab antara ketiga-tiga operator dekat Malaysia, Luno sahaja yang ada aplikasi dan Luno sahaja yang agak terkenal lah. Sebab mereka ada aplikasi dalam handphone, lagi senang berbanding tokenized teknologi Sendirian Berhad dengan sinergi teknologi Sendirian Berhad. Yang dua itu cuma ada laman web, jadi orang agak malas lah. Ada sajalah orang malas nak buka laman web, nak login apa semua kan. Orang lagi suka guna aplikasi. Okey, Luno ni dia bermula pada tahun 2015 dekat Malaysia. Tapi pada waktu itu dia tak ada lagi lesen ataupun kebenaran untuk beroperasi dekat Malaysia. Pada ketika itu pun tak ramai yang masuk ke dalam Luno. Antara sebabnya sebab tak ada lesen dan takut terjadi apa-apa. Sebab waktu itu, waktu 2015, Bitcoin agak macam orang tak berapa percaya sangat lah. Dan fatwa tentang Bitcoin pun hanya keluar pada tahun 2018 oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi agak lama lah dalam tempoh tu dan orang pun tak percaya. Kemudian balik pada 2019, ketika itu Suruhanjaya Security beri kebenaran ataupun beri lesen kepada ketiga-tiga operator ataupun syarikat ini untuk berdagang dalam aset digital. Tapi waktu tu Suruhanjaya Security belum lagi, ataupun Jawatan Kuasa Syariah Suruhanjaya Security belum lagi memfatwakan keharusan untuk berdagang dalam aset digital. Fatwa ataupun pendapat Jawatan Kuasa Suruhanjaya Security ini yang mengharuskan kita berdagang dalam aset digital hanya pada bulan Julai 2020, tahun 2020 lah, pada tahun lepas. Ketika itu barulah mereka mengeluarkan satu resolusi yang mengatakan bahawa Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin ini dikenali sebagai aset digital, bukan dikenali sebagai mata wang digital, bukan. Sebab ianya tidak diiktiraf, tidak menepati syarat-syarat sebagai mata wang. Jadi kita boleh bacalah dalam laman web Suruhanjaya Security, dia beberapa pecahan lah, yang mana jika aset digital ini disandarkan kepada barang ribawi, hukumnya lain. Jika disandarkan hanya kepada hal ini, hukumnya lain. Yang kita faham, Bitcoin ataupun Ripple, Ethereum, Bitcoin ini tidak disandarkan kepada barang ribawi. Jadi ianya bukanlah diiktiraf sebagai mata wang, ianya hanyalah sebagai satu aset digital. Sebab tu diharuskan, sebab aset digital ni sama fungsi macam barang kita lah, cuma dia digital. Contoh macam kita berdagang dalam saham, saham diharuskan berbanding forex, sebab forex ni dia adalah mata wang, tetapi saham ialah equity ataupun suatu komoditi, suatu barang, suatu produk. Sebab tu kita boleh melabur dalam saham, boleh berdagang dalam saham. Baik, untuk menyokong pendapat saya ini, saya kemukakanlah kata-kata ataupun pendapat oleh Dr. Zawaruddin Abdul Rahman, seorang pakar kewangan Islam dalam Malaysia, apabila telah ditemu buat oleh satu majalah pelaburan, majalah Labor nama dia. Sama-sama kita tonton. Saya akan letak dalam saya punya ni skrin, yang boleh tonton sekejap. Mata wang digital sekarang ni bila mana dilihat dia tidak menjadi mata wang digital. Dia tidak milik mata wang. Walaupun disebut cryptocurrency, tapi dia bukan currency. Sebenarnya macam Satoshi Nakamoto sebut dalam white paper dia untuk Bitcoin, dia tak ada sebut dia sebagai currency. Dia sebut ada peer to peer untuk pembayaran kan. So jadi dia pun tak sebut sebagai currency. Yang sebut currency ni kita pun tak tahu siapalah. So, jadi adakah dia currency atau tidak? Majlis Suruhanjaya Security tahun 2020, Majlis Fatwa Perlis dah bincang tahun 2018. Kita bersetuju, dekat Perlis lagi kita dah setuju mata wang cryptocurrency bukan mata wang. Dia adalah aset digital. Aset digital ni maksudnya dia ada nilai
yang tersendiri pada orang yang menghargainya. Dan dia bukan mata wang. Sebab apa? Sebab dia bukan legal tender. Dia bukan dikeluarkan oleh negara. Satu. Jadi oleh kerana itu kita tak nak bahawa nanti dia menyaingi pula ringgit Malaysia dan seumpamanya. Yang kedua, dia tidak widely accepted sebagai wang. Sebabnya kalau kita pergi dekat kedai-kedai, kita kata nak bayar kopi ni pakai Bitcoin boleh? Tak boleh. Kita pakai ringgit. Kemudian dia juga tidak cukup syarat untuk di-referkan kepadanya nilai. Mata wang punya ciri adalah store of value, unit of account. So jadi Bitcoin bukan unit of account. Maknanya kita tanya, okey, kamera ni berapa Bitcoin harga dia? Kita tak tanya itu. Kita berapa harga dia? Harga dia 8,000 contoh. Kita kata harga dia adalah 0.001 Bitcoin. Tak ada. So jadi dia tak cukup syarat. Bukan legal tender, dia bukan store of value ada, tapi unit of account tak ada. Jadi atas sebab itu dia tidak dianggap mata wang. Dia anggap aset. Baik, video ni saya bukanlah nak cerita macam mana cara untuk berdagang dalam Luno, bukan. Cuma dalam video ni saya nak cerita tentang apa yang dibolehkan, apa yang secara ringkas, secara fahaman saya, apa yang dibolehkan dalam Luno ni. Isu aset digital ni kita hanya dibenarkan untuk berdagang, diharuskan sebagaimana telah diputuskan oleh resolusi dalam Jawatan Kuasa Syariah Suruhanjaya Security. Selain tu, dalam fatwa ataupun dalam tulisan Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2018, kita tidak dibenarkan untuk berjual beli ataupun melakukan urusan transaksi antara aset digital dengan sesuatu barang lain, ataupun dalam bahasa kewangan kita sebut sebagai legal tender. Tak boleh, sebab aset digital ni tidak diiktiraf, tidak menepati syarat-syarat mata wang sebagaimana yang video Dr. Zahrudin yang saya telah masukkan tadi. Kita tak boleh berjual beli sebab mengambil kira kebenaran pemerintah, sebab kita takut jual beli dalam aset digital dengan sesuatu produk lain akan mengakibatkan kesan yang besar dalam ekonomi Malaysia ni lah. Selain tu, Bank Negara Malaysia pun memang tak iktiraf aset digital sebagai mata wang, sebagai legal tender. Contohnya, kita nak beli kereta dengan seseorang, orang tu kata okey, dia boleh terima Bitcoin ataupun Ripple, kita pun ada bagi pada dia. Okey, sebenarnya urusan tu tak sah, transaksi tu tak sah, dan kerajaan Malaysia tak akan terima transaksi tersebut. Jika berlaku apa-apa, kerajaan Malaysia tidak akan bertanggungjawab, dan agak susahlah untuk mereka membantu kita menyelesaikan isu. Jika berlaku apa-apa lah, kalau tak ada berlaku apa-apa, okey je kan, kita selamat lah. Tapi untuk mengelakkan berlaku sesuatu yang tidak diingini, sebab kita tak boleh percaya pada sesiapa pun. Jadi itulah sedikit sebanyak hukum hakam yang setakat fahaman saya yang biasanya lah sebagai orang awam. Kita sebagai orang awam perlu patuh ataupun perlu ikut kepada arahan pemerintah, arahan mereka yang berilmu, sebab itu adalah antara suruhan Allah dalam Al-Quran lah. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang selalu dibacakan dalam khutbah Jumaat, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Bermaksud, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul dan para pemerintah dari kalangan kamu. Sebagai orang awam biasa, kita perlu mengikut pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh para ulama, para asatizah yang telah beresolusi, telah bermesyuarat bersama. Bukanlah hanya fatwa seorang saja, bukan. Sebab mereka adalah orang yang pakar, lebih daripada seorang yang pakar, telah bermesyuarat bersama lalu memutuskan keputusannya kepada orang awam. Jadi kita sebagai orang yang tak ada pengetahuan seharusnya mengikut kepada cadangan mereka, mengikut kepada fatwa yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Dalam surah An-Nahl ayat 43 yang menyebut fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tak tahu. Baik, secara konklusinya, aset digital ni tidak dianggap sebagai legal tender dekat Malaysia lah, sebab Bank Negara Malaysia tidak mengiktiraf aset digital sebagai urusan ataupun transaksi yang sah jika diadakan di Malaysia. Manakala menurut Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Suruhanjaya Security, aset digital diharuskan, dibolehkan untuk
kita berdagang di dalamnya seperti Bitcoin, Ripple, Ethereum dan Bitcoin, asalkan 3 platform yang telah dibenarkan oleh Suruhanjaya Security. Dan manakala dalam fatwa Mufti Wilayah Persekutuan, apa yang telah dikeluarkan pada tahun 2018 menyatakan bahawa Bitcoin ini tidak sah, tetapi tidak sah sebagai legal tender, bukan tidak sah untuk kita labur di dalamnya. Okey, jadi itulah kesimpulannya, dan kita dialu-alukanlah untuk memasuki, untuk melabur di dalamnya, asalkan kita tahu apakah risiko yang ada, seperti contohnya fluctuation, naik turun harga dalam masa yang ringkas, ataupun dia punya fee yang agak tinggi lah yang telah di-charge oleh Luno itu sendiri. Contohnya service fee 2%. Selain tu ada juga macam ada bayaran tertentu lah untuk kita withdraw ataupun untuk kita masukkan ke dalam wallet kita di dalam aplikasi tersebut, aplikasi Luno. Okey, itu saja. Okey, itulah yang saya simpulkan. Semoga bermanfaat. Jika ada sebarang isu, ada sebarang topik lain, boleh kita buat lagi video akan datang. Baik, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum.